Hujan ni bila sikit, ia adalah tanda rahmat dan tanda kasih Allah di mana pun dia turun. Ni Nabi sebut, tuan-tuan nampak hujan, maksudnya Tuhan nak bagi tahu aku kasih kat tempat ni hujan, selama mana ia bermanfaat. Tetapi ketika ia merosakkan harta benda dan nyawa, ketahuilah Allah nak bagi tahu aku sedang marah, aku sedang murka dan marah. Sebab tu tanggungjawab para ulama adalah untuk mengajar manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar dan bertaubat. Saya main ni tak dan prepare apa pun tuan. Tadi duduk atas kereta je, baca sikit ni atas kereta, tu pun dia tekan 18, saya tak boleh nak baca sangat. Saya pun tekan brake juga, dia tekan brake, saya duduk belakang tapi saya tekan brake juga. Sebab dia bawa laju. Kan? Saya tak baca apa pun. Dengan tajuk yang mudah, iaitu Nabi Musa AS, cabaran dakwah. Nabi Musa menganggotai majlis Presiden Rasul. Majlis Presiden para Rasul ada 5 orang. Mestilah yang tu yang paling hebat. Di kalangan 124,000 orang Nabi. Dalam masjid ni baru 1,000 orang, baru 1,500. 124,000 orang Nabi, bukan wali tuan, Nabi atas lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak mukjizat seorang-seorang tu apa? Kalau wali pun ada karamah dia, benda-benda hebat, ibadat dia hebat, akhlak dia hebat. 5 orang yang menganggotai majlis presiden para rasul ni dipanggil ulul azmi. Salah seorangnya Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan balik beli buku kisah para rasul, hak 25 orang tu, banyak hari ni. Pilih yang sahih, antaranya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Jangan risau, hari ni terjemahan banyak. Tahniah lah para pendakwah yang rajin ni. Bila saya terbaca sikit je tadi, Nabi Musa balik daripada Jordan, berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib, menantu Nabi Shu'aib lah. Berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Dalam perjalanan pulang, bawa kambing. Sebab Nabi Musa juga antara rasul pengembala kambing. Cuba tu imam tuan-tuan mengembala kambing tak? Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata, lekeh tu imam, bela kambing. Orang hari ni lekeh bukan pada bela apa dan bukan pada kerja apa. Lekeh pada bagaimana dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana dia beragama dengan Islam ini. Di situ lekeh ataupun hebat orang tu. Majlis Presiden para Rasul 5 yang mengembala kambing, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh saya tak dengar. 4 orang mengembala kambing. Tuan-tuan tak payah bayang kambing itu besar bukit. Kambing hak tuan-tuan tengok tu lah. Mengembala kambing bukan dalam shopping mall. Dan dia Rasul. Sebab tu bila kita baca kisah Rasul, kita akan tahu bahawa kita meniti jalan dan perjuangan yang sama susah. Bukan 24 jam kena aircon, mesti naik kereta sama ada Merc BMW, Velfire saja. Yang tu pendakwah hari ni, yang tu saya dan hari ni punya pendakwah. Bila saya tengok Nabi Musa, tak tahu berapa punya hebat di sisi Allah SWT ni.
Kedudukan yang ketiga di kalangan presiden rasul-rasul ni, dia nombor 3. Balik tak ada siapa escort pun, dia dengan isteri dia dengan kambing. Daripada Jordan nak balik pergi ke Mesir atas arahan. Kemudian nak hidupkan api. Hak ni dicerita dalam Al-Quran, bukan hadis ni. Nabi Musa nak hidupkan api. Kita hidupkan api ni kalau kenuri masak nasi kawah ya, dengan gulai kawah. Kenuri. Tu pun kalau mai masak, kalau tak mai masak, api rokok je lah. Nabi Musa nak hidupkan api untuk memanaskan ahli keluarga dia. Sebab duduk di tengah padang pasir. Itu Rasul. Saya nak ajak tuan-tuan, bukan untuk kembali hidup dalam keadaan kuno dan hidup berpindah randah secara nomad, bukan. Saya nak bawa diri saya dan kita semua insaf untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tengok hidup para nabi dan rasul, macam mana mereka mendapatkan redha Allah yang sangat tinggi. Kita kata sebab tak maju kot ustaz, kereta tak ada, tu yang duk naik kuda. Tuan-tuan ingat zaman ni dengan zaman Fir'aun, zaman mana maju lagi? Sekejap kita masuk hak cerita Fir'aun sikit. Saya pernah cerita dah kat tuan-tuan dulu kan. Sebab tu kisah banyak dalam Quran, kisah yang terdahulu untuk menginsafkan kita. Kisah dari semua sudut. Kami pernah membenamkan satu kaum, dan kaum ni Allah Ta'ala kata jauh lebih maju dari kalian. Mereka membina tamadun dan juga kerajaan dalam bukit. Dia pahat bukit buat Tesco, dia pahat bukit buat hospital, dia pahat bukit buat pipe air, dia pahat bukit buat stadium. Kita hak tak pahat pun runtuh. Ni pahat dalam bukit, buat bandaraya dalam bukit. Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah Ta'ala kata, tak ada teknologi ni hampa tak capai. Saya nak pergi faham, kita duk cerita susah Rasul, kita kata sebab tak maju zaman tu ustaz. Silap banyak, yang tu silap. Sangat banyak. Iram ni bukan zaman Fir'aun ni tu teknologi lain. Iram saya sebut ayat Quran tadi, Iram dzatil imad, bangsa Iram yang membina bandaraya dalam gunung dan dalam bukit. Iram tu bangsa lain, belum Fir'aun lagi. Jadi mereka pun ada kemajuan, ada kemewahan, ada emas, ada mewah, pakaian mewah, makanan mewah, benda apa lagi? Bangunan mewah. Kita duk nampak mikrofon dengan kamera 10,000 ni dengan iPhone 6,000 tu. Kita duk ingat habis maju dah. Kemudian bila Nabi Musa nak hidupkan api, dia nak hidupkan api. Saya cerita tu simple je. Nabi Musa nak hidupkan api untuk panaskan ahli keluarga dia. Dia duduk di tengah padang pasir. Saya pun renung sikit. Subhanallah. Susahnya hidup Nabi Musa. Mana ada orang kita hidupkan api? Ni 1,500 orang dalam masjid ni, siapa masak nasi hidupkan kayu api? Siapa yang masak nasi hari ni dalam masjid ni, 1,500 orang ni, yang hidupkan kayu api? Tak ada yang susah. Susahnya Nabi Musa ketika itu, dia Rasul. Bawa isteri dengan anak-anak, isteri dan anak-anak, bakar kayu api untuk panaskan mereka, panaskan badan.
Waktu tu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar ayat wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan perkataan. Bukan tidur, jaga. Subhanallah. Selepas daripada peristiwa tu, Allah SWT mengarahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. La'anahullah. Ini baru masuk hak Fir'aun. Hak Fir'aun ni di Mesir. Yang saya cerita ni di Mesir. Sebahagian tuan-tuan ada pendapatan lebih, boleh ke Mesir. Kita bukan pergi ziarah Fir'aun, tapi bila kita pergi tengok piramid yang sampai hari ini menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia dari segi seni bina dia, yang mana setiap bata dia bukan besar kotak tisu ni. Zaman kita hari ni bata besar tisu ni. Bata yang digunakan untuk membentuk piramid yang ratusan meter itu sebesar meja ni. Siapa yang sampai Mesir, dia akan tengok besar meja ni. Takkan pakai tali untuk tolak. Dan piramid yang Allah Ta'ala tinggalkan sampai hari ni sejak 5-6 ribu tahun yang lalu, wallahu a'lam, saya tak tahu berapa ribu tahun yang lalu. Kalau Nabi Muhammad pun dah 1400, Nabi Isa pun dah 2000 tahun, Nabi Musa wallahu a'lam berapa ribu tahun yang dulu punya teknologi. Piramid tu baru kubur, belum lagi istana dia, tu baru kubur dia. Bukan seketui itu piramid, ada banyak untuk bubuh jenazah ataupun mumia raja-raja Mesir yang bergelar Fara'inah ataupun Fir'aun. Fara'inah tu plural dia. Tempat simpan tubuh aja yang tu, belum lagi tempat tinggal. Tuhan nak bercakap seolah-olah nak beritahu kepada saya dan kita semua, aku tinggal hak ni je untuk hampa guna otak fikir macam mana kerajaan waktu tu. Aku hanya tinggalkan tempat untuk mereka letakkan jenazah raja mereka saja. Belum lagi tempat dia mandi, belum lagi tempat dia tidur, belum lagi tempat dia berehat, belum lagi istana dia. Subhanallah. Sebab tu bila Nabi Musa pergi berdakwah, kepada Fir'aun, dan Nabi Musa ni dia tidak terlalu fasih. Tuan-tuan tengok ujian, cakapan dia tidak terlalu fasih. Dia bercakap fasih, tapi kalau tuan-tuan tengok penceramah pun samalah. Ada yang betul-betul fasih cakap, kita dengar dia cakap seronok. Saya dengar pun seronok. Ada orang saya dengar seronok dengar dia cakap fasih. Waktu tu ada Nabi Harun yang lebih fasih. Maka Nabi Musa kata, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tu doa Nabi Musa sebelum pergi berdakwah, sebelum bercakap depan Fir'aun. Waja'al li waziran min ahli Harun akhi. Wahai Allah, boleh tak lantik sekali Harun. Afsahu minni. Nabi Musa kata dia lebih fasih bila bercakap. Dan bila nak arah untuk pi, Allah Ta'ala kata idhaba ila Fir'aun. Dua-dua kamu pergi. Kedua kamu pergi. Sebab dua jamaah, dua diberi kekuatan berjamaah. Semayang seorang boleh 1000, semayang dua dan dua boleh 27,000. Kalau saya nak bahasakan dengan bahasa hari ni, gaji dari segi hadiah yang Allah Ta'ala bagi.
Tuan-tuan semayang seorang boleh RM1,000 semayang Zuhur fardu seorang. Kalau tuan-tuan semayang dua, dia dikira berjamaah. Berdua, tak sempat main masjid, semayang berdua. Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman, hak depan, hak belakang jadi makmum, dapat 27,000. Bukan 27,000 kali ganda, 27 kali ganda lah. Dua. Bermusafir pun sama. Kalau nak musafir, seeloknya jangan seorang, seeloknya dua dan ke atas, supaya dia jadi jamaah. Nabi Musa alaihissalam pergi berdakwah kepada satu manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Fir'aun ni, tuan-tuan, gelaran dia azlamun nas fil alam. Manusia yang paling zalim atas muka bumi ni nama dia Fir'aun. Jangan buh nama kedai. Tapi kalau jual vape tak apa, buh Fir'aun. Kan? Benda-benda tak apa nak ni kan. Kedai rokok ke, kedai arak ke, buh kedai Fir'aun. Melawak. Tuan-tuan, Fir'aun adalah manusia paling zalim sekali atas muka bumi ni. Waktu Nabi Musa lahir, sebelum lahir, ahli-ahli nujum Fir'aun, ni cerita sahih. Ahli-ahli nujum Fir'aun, mereka mimpi akan keluar daripada Bani Israel, Yahudi. Bani Israel alias Yahudi. Akan keluar daripada Bani Israel seorang Rasul, di tangannya kehancuran kerajaan Fir'aun. Ahli nujum pertama bagi tahu kat Fir'aun, Maharaja Fir'aun, Tun Fir'aun. Ini bukan saya kutuk orang yang nama Tun hari ni, bukan. Saya nak bagi faham. Waktu tu jawatan paling tinggi. Bahkan dia lebih tinggi daripada yang di Pertuan Agong di Mesir ketika itu. Dia diberi gelaran Fir'aun, kemudian baru nama dia Fir'aun apa-apa, Fir'aun apa-apa. Fir'aun ni macam Tun lah, di depan kali Tun, lepas tu nama. Saya nak bagi mudah faham. Maka nujum kedua, nujum ketiga, nujum keempat bagi tahu benda yang sama. Wahai tuanku Fir'aun, akan lahir satu orang Rasul, di tangan Rasul itu kehancuran kerajaan tuanku. Maka Fir'aun pun panggil ahli mesyuarat dia, yang tu ahli nujum lain. Dia ada ahli mesyuarat dia pula, menteri yang paling kanan. Tukarlah kabinet awal kali pun, paling kanan dia ni. Nama dia Haman. Ni tak perli siapa-siapa tau. Ini sejarah Fir'aun. Haman ialah menteri paling kanan, sehingga nama dia disebut dalam Quran. Dan dialah yang diarahkan oleh Fir'aun. Selepas Nabi Musa mai dakwah tu, bagi tahu kata ada Tuhan yang bernama Allah Jalla Jalaluh, yang mencipta alam. Maka Fir'aun panggil dia punya ahli mesyuarat dia, tanya pendapat, depa pun bagi tahu bunuh semua kanak-kanak ataupun bayi lelaki daripada Bani Israel yang lahir. Sebab bayi itu belum dilahirkan. Tuan-tuan, ni mana wahyu ke apa tuan-tuan? Tu ada perbahasan dia tu. Yang mimpi, yang tilik ini adalah ahli nujum. Kami melihat bintang, kami membaca bahawa akan keluar. Ni bukan Taurat. Sebab Nabi Musa, Nabi Isa belum ada. Nabi Musa belum menjadi Rasul, bukan Taurat. Ahli-ahli nujum melihat, bertilik, mereka tilik beberapa orang ahli nujum negara. Bagi pendapat, bukan pendapat. Bagi tahu tilikan dan apa yang mereka nampak akan lahir. Maka bila mesyuarat, Fir'aun pun dapat keputusan, kita bunuh semua bayi lelaki yang akan lahir. Laki saja, sebab Rasul hanya lelaki. Adapun bayi Bani Israel yang wanita, yang kanak-kanak bayi perempuan tidak dibunuh. Subhanallah.
Tuan-tuan, sejahat-jahat Presiden Amerika Syarikat, sejahat-jahat Presiden Rusia, sejahat-jahat siapa? Presiden mana lagi? Kadang-kadang Presiden Syria lah senang. Dia tak buat keluar arahan untuk bunuh bayi yang lahir. Tuan-tuan nak faham manusia paling jahat, Firaun ni, dia adalah presiden negara yang besar, bukan besar Kedah tau, bukan besar Melaka, besar Selangor. Sebuah negara yang besar sehingga kerajaan sekeliling semua membayar ufti kepada Firaun. Dia buat keluar arahan rasmi, semua yang lahir bayi sembelih. Zabah, dia arahan tu zabah. Zabah ni sembelih. Tuan-tuan gamak apa? Ambil seorang sembelih bayi. Lahir, terus rampas Bani Israel punya bayi lelaki, sembelih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu kisah ni saya dah boleh faham kenapa Rasulullah bagi tahu kepada kita manusia yang paling zalim ni Firaun. Bermula daripada minggu itu, selepas daripada tilikan para nujum, arahan rasmi setiap bayi Bani Israel yang lelaki dibunuh. Semua dibunuh. Dan memang dibunuh.